Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan taufik Allah SWT kita dapat berkumpul pada petang ini kuliah dalam kita kuliah usul diri. Alhamdulillah, mudah-mudahan bila kita ini diberkati oleh Allah SWT dan antara kefahaman yang ada untuk kita. Mana sambungan? Dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani yang bukan Arab. Dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani. Dan sebelum mustahil lawannya iaitu ketiadaan kata. itu sebelum sikit dan yang pada Tuhan. Kita baca lagi dua tu, tak sampai. Tak kata nak ulang balik. 9 tak sampai ni Pak Ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani yang bukan Arab. Dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani, sifat kalam Tuhan tu dah. Ia dipanggil daripada ma'ani yang bukan Arab. Kalam kita ni pun ma'ani juga, tapi ma'ani daripada Arab. Allah kalam dia ma'ani, tapi ma'ani yang bukan Arab. Sifat yang ada di kita ni ma'ani, dipanggil sifat lagi Arab. Ada sifat yang duduk dekat Allah, dia hanya dipanggil sifat dan tidak dipanggil dengan Arab. Arab ni khusus panggilan sifat kita. Sebab Arab ni perkara yang datang, baru datang. Jadi tak boleh kita sandarkan sifat Tuhan ni dengan makna Arab, maknanya baru datang. Mustahil lawannya, mustahil lawannya, lawan perkata, iaitu ketiadaan perkata. Perkata lawannya ketiadaan perkata.
berkata, lawannya ketiadaan berkata. Baru betul. Berkata, lawannya ketiadaan berkata yang dipanggil dengan diam. Perkata, lawannya ialah ketiadaan perkata yang dipanggil dengan bisu. Itu kena faham. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan perkata yang lazim daripada ketiadaan perkata bisu dan clue. Jadi bisu tu dikatakan lazim ketiadaan perkata. Bila kita sebut ketiadaan perkata, maknanya bisu. Itu asal lawannya. Jadi salam dengan makna perkata itulah baru nama dia, lawannya itu bisu. Yang Arab panggil khoros. Al-khors ni sin, itu makna bisu betul. Tengok dalam mana-mana kitab Arab pun disebut al-khoros. Itu. Dia ada dua lawan. Satu dengan mana al-afat ataupun al-khoros. Satu dengan maknanya tarkut takallum ma'al qudrah alaih, tinggal daripada berkata-kata, ataupun adamu iradatil kalam, dia tak mau berkata-kata. Ini perbahasan rumit. Banyak kitab tapi sampai tak terbaca. Ini baru nama dia lawannya bisu. Perkata lawannya bisu. Tu. Kalau Arab sebut sukut, al-kalam munafiyatun li sukut, lawan bagi sukut. Sebab itulah kita kena belajar sungguh, kena faham perkataan ulama. Sukut ni kita terjemah diam. Sukut ni dalam bahasa Arab dia ada 3. Satu, sukut nafsi. Sukut nafsi, diam kalam nafsi Tuhan, diam kalam nafsi Allah. Kalam dengan makna perkata itu diam. Diam tu dengan makna bisu. Sukut dia dipanggil sukut nafsi. Itu yang dipanggil dengan bisu dan keluh. Satu lagi dia panggil juga sukut. Sukut nafsani. Sukut nafsani. Nafsani yang dipanggil tidak mau bercakap. Dia tidak mau bercakap. Kalau Sa'duddin Taftazani di dalam kitab dia, dalam Aqaid An-Nasabiyah, sukut dia kata adamu iradatil kalam, Tuhan tak mau bercakap. Dia ada satu lagi, sukut labzi. Sukut labzi, diam lapas. Sukut labzi ni yang dipanggil dengan diam. Sukut labzi, makna bercakap kemudian berhenti. Itu dia panggil sukut labzi. Sukut labzi tak mustahil. Yang mustahil ni bila sukut nafsi dan nafsani. Dipanggil sukut nafsani. Ini yang dipanggil nafsani, saya sebut dah itu. Kalaulah air laut ini dijadikan dakwah, kan, dan pokok-pokok ni dijadikan pen, nescaya nak tulis kalimat Allah ni tak habis. Tak habis kalau nak tulis kalimat Allah. Saya tak dah buat lagi. Saya duduk tengah duduk cari. Buku tu dah banyak, tak ada nak kumpul lagi. Kalau saya nak cerita di sini, jadi
Berat. 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 Tak buat lagi, masih kumpul. Masih duk kumpul tentang kalam nafsi, kalam nafsani. Memang ulama dia tak sebut secara soreh. Tapi rata-rata kitab ulama ni, kalau kita baca banyak kitab ulama, disebut di kitab ni sikit, sebut di kitab ni sikit, sebut di kitab lain sikit. Dan kadang-kadang disebut tapi kita tak faham, sebab disebut tu bukan dengan jalan soreh. Macam Sa'duddin Taftazani, dia kata suput dengan mana adamu iradatil kalam, diam, suput dengan mana dia tak mau bercakap. Maknanya Tuhan sentiasa mau bercakap. Mau bercakap inilah yang dipanggil dengan kalam naqsani. Dia panggil kalimatun naqsaniyatun. Kalimat naqsani. Kalimat naqsani ni kan dalam Quran sebut, kalau kita dipanggil hadis naqsi, cerita-cerita dalam hati. Kita nak cakap, nak pergi ceramah tu, kita dah duk atur dalam di hati kita tu, itu dia panggil hadis naqsi. Itu baru kita baru kumpul. Tapi yang duk di Allah sedia kala, dia panggil naqsani. Walau annama fil ardi min syajar aqlam. Kalaulah di bumi ini, apa yang di bumi ini daripada pokok dijadikan pen, wal bahru yamudduhu, dan laut itu diambil imbang di sabatu abhurin, makna filat kalimatullah. Kita air laut yang ada di dunia ini diambilkan lagi dengan 7 kali ganda, nescaya tak habis kalimat-kalimat Allah yang Allah. Kalau kita nak tulis kalimat-kalimat Allah tadi tak habis. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak cakap kan, dan apa yang dia ada di Allah SWT, daripada kalimat-kalimat daripada dulu, sekarang dan akan datang, yang dia nak cakap pada ahli syurga nanti, semua siap, duk ada siap. Duk ada siap di Allah SWT. Ada siap. Ini yang untuk disekam terjemah, mana bercadang. Bercadang kita kena faham, bukan bercadang ni dia duk cari kalimat-kalimat himpun. Bercadang ada siap. Ada siap dah. Ini makna iradatul kalam, yang disebut dalam kitab besar-besar, iradatul kalam, Tuhan mau bercakap. Sebab tu Sa'duddin Taftazani dan kitab-kitab yang lain juga menyebut, yang mustahil bila diam dengan mana adamu iradatul kalam. Tuhan tak mau bercakap. Tuhan sentiasa ada kalimat yang dia nak cakap. Kalau Allah nak bercakap dengan sesuatu, nanti dia nak cakap dengan kita, dengan ahli syurga, dia belum tahu apa yang dia nak cakap sekarang. Makna sekarang ni dia jari dengan apa yang dia nak cakap. Di sini yang ulama tak mahu. Jadi mana Tuhan jahil dengan tentang apa yang dia nak cakap nanti. Sebenarnya Allah nak cakap dengan kita nanti di akhirat. Siap lah ni. Dua ada siap. Ni dipanggil kalimatun naqsaniyatun. Tapi banyak orang keliru, sebab kadang-kadang ulama sebut kalam naqsi. Naqsi tu dia terkenal sekali dengan naqsani, sebab dua ni berlaziman. Dan ulama sebut kalam lafzi, dia kenal kalam masdari dan kalam mahasala bil masdar. Jadi ulama ringkas, sebab ulama tak mau panjang perbahasan, ulama hanya simpan kalam ini hanya kepada kalam naqsi dan kalam lafzi. Sebenarnya naqsi itu pecah dua. Naqsi dengan makna ismi, naqsi dengan makna naqsani. Ya, kalam lafzi itu dia ada dua, kalam masdari dan kalam mahasala bil masdar. Tapi ulama tutup, sebab ulama tak mau pecah banyak. Ulama pun dalam mantik pun kalau kita kira qadiyah ni banyak. Muhmalah, syakhsiyah, juz'iyah, mujibah, salibah, syakhsiyah, muhmalah. Kulliyah, juz'iyah, muhmalah, syakhsiyah. Jadi ulama sebut bunyinya, dia ada dua saja. Mana? Kulliyah dan juz'iyah. Syakhsiyah, ulama kata jadi banyak. Jadi kita nak kena fikir banyak. Syakhsiyah tu ulama letak di dalam kuliah, muhmalah ulama letak dalam juz'iyah. Ni mantiklah, kalau tak pernah mengaji tak erti. Jadi kalau nak pecah, nak tarik lah. Tak apa kan kita nak tarik jadi 4, tak ada masalah. Jadi pecahan qadiyah ni, kuliah, kullu, juz'iyah, ba'du, qad yakunu. Muhmalah ni tidak ada adat sur.
kullu pun tak ada, qad yakun pun tak ada, ba'du pun tak ada. Syakhsiyah ni dia menyebut isim nama alam macam Muhammad, Ali. Jadi ulama kata, jadi sebenarnya pecahan 4 ni memang 4. Tapi tak payah kita jadi pecahan jadi banyak. Sumbatkan, masukkan. Mana? Syakhsiyah masuk dalam kuliah. Bila kata Zaidun qa'im, mana keseluruhan Zaid itu alim, berdiri. Mana sebab kuliah ni dia hukum dengan kullu, dengan sekalian. Kemudian muhmalah. Muhmalah ni macam kita kata talib, kan? Talib, nasyid, pelajar, rajin. Pelajar ni semua pelajar, kata sebahagian. Semua kata bersebahagian. Sebab tidak ada kullu talib pun tak ada, ba'du pun tak ada. Kan? Ba'du tulak, kullu tak ada. Jadi dia panggil muhmalah, tidak ada adat sur. Lalu ulama senang. Dan ni muhmalah tak payah jadi pecah 4. Awak masukkan dia di dalam juz'iyah. Sebab bila pelajar itu rajin, kalau kita nak yakin semua pelajar rajin, tak pasti. Tapi sebahagian confirm. Jadi dimasukkan dalam juz'iyah. Lepas tu dia panggil al-muhmalah bi quwwatil juz'iyah. Ada ni mati ni. Al-muhmalah bi quwwatil juz'iyah. Jadi bukan ulama tak pandai, pada ni dia ambil sebab dia faham. Cuma dia ambil supaya nak bagi kita ni faham. Jadi kalau kita tengok dalam kitab, bohong kalau kita kata hanya ulama bahagi pada 2 saja. Saya dah ada banyak, dah ada 10 biji kitab, tapi saya tak ada nak bawa. Baru hari ni lepas sembahyang Jumaat saya dapat satu kitab ni. Lepas saya sembahyang Jumaat, Imam Afiq dia beri kat saya. Saya buka sekali, berdebak nampak selalu dah. Pum, nampak sini. Ini kitab Hasyiah Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i. Bukan hak dalam ustaz, dalam si kitab dia ni sebut. Itu lain. Ni Syarah Dardir Al-Kharidah. Jelas terang-terang. Ni pun saya dapat, saya nak simpan. Saya sebut sikit lah. Summal kalam bayanu zalika anna lana kalaman nafsiyan. Kita ada kalam nafsi. Jadi kalau kita nak faham kalam Allah, kita tengok di kalam kita dulu. Kita ada kalam nafsi. Mana perkata? Kita ada perkata, Allah ada perkata. Sama tak sama nanti dulu. Wahwa kalam nafsi. Tapi nafsi ni bila ulama sebut, kadang-kadang kena kepada nafsan, kadang-kadang kepada nafsi dengan makna ismi. Nanti saya nak cerita ismi pula. Saya ada banyak kitab. Ni jadi payah sikit. Hari ni, bulan lepas, bulan ni, ke depan payah sikit. Lepas tu dia mudah. Anna lana kalam nafsi wa huwa ma rattabnahu fi khayalina. Apa yang kita aturkan dalam khayalan kita mina alfaz. Kita nak syarah apa yang kita nak cakap. Walizalika tartib kalam itu mabda. Dia ada mabda. Mabda ni yang pada ayat terjemah perkataan ni. Di perkata ini Allah berkata-kata. Allah bertutur-tutur dengan perkata ini. Mabda. Wa huwa malakatul iktidar. Malakatul iktidar, ada daya kemampuan atas menyusun kalimat-kalimat kita. Kalau di kita itu malakatul iktidar. Jadi panjang di sini. Dia kata Zaidun mutakallim. Bimakna muttasifun, dia bersifat bima yudaddul kharas. Zaid itu mutakallim, mana berkata-kata dengan sifat perkata. Maknanya mutakallim mana muttasifun, bersifat dengan perkataan yudaddul kharas al-batini. Kalam yang lawan bagi kharas. Dia ada mutakallim, kalam dengan makna diam. Dengan makna ada mu'irtul kalam ataupun dengan makna sukut labzi. Tapi tak, bila disebut mutakallim, Allah mutakallimun bi kalam. Mana-mana kitab-kitab daripada aliran Abu Mansur Maturidi, Allah mutakallimun bi kalamin. Mutakallimun itu bi kalam dengan makna allazi yudaddul kharas, yang lawan bagi bisu. Lawan bagi bisu apa dah? Perkata lawan bisu. Kalau kalam dengan makna berkata-kata, itu lawannya diam. Kita sukut kita terjemah diam, tapi Arab ni sukutnya ada 3 makna. Kita bila sebut sukut diam, tapi Arab ni sukut dia ada 3. Diam juga, dia panggil diam nafsi dengan makna bisu tu kan.
Diam nafsani dengan makna tak mau bercakap, mampu bercakap tapi tak mau, hilang lenyap daripada ilmu dia. Dan diam lamzi dengan makna diam. Tu diam semua. Diam, kita faham diam. Ni kata ini bima yudajul kharas al-batini. Tapi kalau orang tak mandi semua memang tak faham ni. Dia baca boleh tak faham. Fa inna takallum inal Asy'ariyah, takallum yang Imam Asy'ari sebut di sisi Asy'ariyah, huwa al-ittisaf bil kalam, bersifat dengan kalam. Wa laysa al-murad min at-takallum fi hadzal qaul at-takallum bil fi'li. Takallum bil takak bil fi'li, dengan live, dengan mubasyarah, cakap pelak-pelak, bukan. Kalam disuruh apa kata? Dia kata mabda. Ini saya dapat tadi lepas main Imam Apik bagi. Kat rumah saya banyak lagi, tapi saya tak ada nak bawa. Mujurlah Imam Apik bagi. Saya kata hak ni paling sedap, Bakhit Muti'i, mana ulama yang kemudian. Kalau nak cari ulama dulu, berlama. Ini wakil ulama terkemudian. Bakhit Muti'i ini cukup hebat lah. Saya tak perlu sebut dia punya biodata dia lagu mana, tak payah, semua orang tahu. Mufti Mesir dulu, ulama cukup hebat. Saya baca dulu, sebab lah ni fitnah macam-macam. Ini dalam Facebook, WhatsApp ni, Allah pening kepala macam-macam. Torik kita panggil torik siam kita. Dia pun panggil kita torik siam. Dia tak panggil torik patan. Torik siam. Buh siam tu itu. Itu saya kata tadi sampai ni kita ni yang torik siam mai. Dia panggil torik siam kat kita. Ni saya sebut ni bukan apa. Dia bukan nak bagi menang lawan ni. Dia nak bagi diam sudah. Lawan ni cukup. Kami ada dalil, hampa dia cukup. Saya nak macam tu ya. Dia bukan kata nak bagi menang. Dia sebut hari ni pun, kenapa nak kata daripada di sini dia pun ada pendapat dapat ulama dia ambil dan kita punya besar-besar. Kenapa kita nak penguduh kata dia silap? Kadang-kadang Tok Guru tu tak kata lagu mana pun, anak murid dahsyat. Anak murid, ya Allah, hentam dia tak tahu. Hentam. Ni. Allah, saya kata hak ni yang paling sedap yang saya dapat. Kitab hari ni saya dapat. Ni. Ini sifatul kalam, sifatun mudaddatun al-kharas wal afah. Kalam ini, kalam dengan makna hak lawan bagi kharas. Ini pada kata perkata lawan bisu, pendengar lawan pekak, pelihat lawan buta. Hak jenis per ni baru lawan buta. Kharas wal afat. Afat ni binasa tu. Kalau kita kata binasa sifat pendengaran, sistem pendengaran kita dah rosak. Afat ni pergi rosak. Yang kita pergi hospital, accident sampai tak dengar, doktor kata apa? Sistem pendengaran dah rosak. Afat. Ini kita kena faham lawan. Kalam ni ada lawan daripada kharas, ada lawan daripada sukut lafzi. Ini Allahu Akbar. Saya sebut sonok dapat. Nanti dia sebut lagi. Ni banyak. Hari ni saya sebut ni yang cukup no. Sebab ada yang datang kadang nak main dengar hujah ni. Panakul kalamullah. Ada satu lagi, kalamullah al-kalimatul lati rattabaha Allah Ta'ala fi ilmi al-azali. Dan di Allah juga ada kalimat yang Allah tertibkan pada ilmunya yang azali, dengan sifatnya yang azali, allati ya mabda'u ta'lisiha, dengan mabda' Tuhan dengan melalui mabda' itulah sifat kalam berkata. Wahazi sifat kalimah, sifat ini pun qadim, kalimat nafsani yang dipanggil nafsani atau kalimat nafsaniyah. Wahia muradu syekh min sifati kalam. Ini juga murad Syekh Asy'ari yang disebutkan dengan sifat yang hakikiyah, sifat yang sebenar. Kalamuhu ta'ala maknan wahid basit. Makna yang satu, basit, tak bersusun. Hanya satu tunggal. Ya ta'alaku bil asya'. Dia bersangkut paut dengan banyak. Lima araf ta'anun kasiran ma. Kebanyakan ulama banyak sekali yutlikun. Mereka memanggil asma al-asar, nama-nama asar. Asar kesan bagi perkata. Kesan perkata berkata. Kesan pendengar mendengar. Kesan pelihat melihat. Tetapi kebanyakan ulama, kamu telah tahu, ulama mengitlakkan nama-nama asar ala mabadiha, atas nama mabadi. Sebab tu nanti Pak kata, walaupun kitab Jawi dulu terjemah tak sama dengan aku, walaupun dia sini pun mengatakan dia tak setuju, tapi takwil lah dia kata, dengan sebab ulama sebut satu sifat dalam kitab mereka. Pada lembut lagi daripada
ustaz hak baru lah ni. Silap tu balik dia tak kata dulu. Kita tanggung dia kata. Ini maknanya asma asal. Asal ni maknanya masdari, kita panggil bahasa kita. Wa tilkal kalimat al-murattabah, kalimat-kalimat yang ada di Allah qadimatun. Qadimah ai azaliyatun. Azaliyatun. Jadi disebut ada mabda. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, kalau nak tengok boleh tengok nanti. Muhammad Baqi Al-Muti ala Syarh Dardil Al-Kharidah. Dalam kitab tu saya kata, dalam kitab ni semua dalil untuk kita. Tapi dalam kitab ni semua dalil untuk kita. Tapi dia kerak siap supaya jangan kita ambil dalam ni. Dia potong siap supaya jangan kita ambil dalam ni. Bila dia tak potong, nanti kita baca, ini ada tak, dia potong siap. Dia persesat dulu. Padahal bukan sesat pun. Ad-Dawani ni bukan sesat. Tapi dia sesatkan dulu sehingga Baqi Muti ni pun dia persesat dalam ni. Baqi Muti ni dia kata kalau nafsani dipanggil dengan satu nama. Ini yang boleh menyebabkan orang yang ikut aliran kitab ni dia keliru. Maknanya nafsani tidak ada, yang ada hanya nafsi. Baqi Muti ni kata nafsi dengan nafsani ni dipanggil dengan satu nama. Kadang-kadang dipanggil dengan nafsi. Kalau nafsi. Jadi kita jadi bertukar. Kita bertukar mana? Kalau nafsi itu sebenarnya kena kepada nafsani. Sebab tu dia ni kata, ustaz ni kata, Tuhan sentiasa berkata-kata. Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata yang qadim itu. Yang ulama sebut nafsi itu berkata-kata yang qadim itu nafsani. Dia pibuh nafsi itu ialah nafsi ismi. Dia nafsi dia ada dua, nafsi dengan mana ismi yang pada i'timad dengan perkata, perlihat, perkehendak. Satu nafsi mana nafsani dia beri kalimatun. Nafsani itu kalimatun allati rattabaha Allah bi ilmi al-azali. Pada ilmu dia azali Tuhan dah susun siap. Dia ada siap. Ini yang Tok D sekarang terjemah, Tuhan bercadang bercakap. Dalam kita tak faham perkataan Tok D masuk bercadang bukan macam kita duk bercadang nak jamu nasi. Ambil bukan. Bercadang dia ada siap hak dia nak cakap. Bukan kata bila nak cakap dia pitarik mana yang aku nak cakap hari tu. Bukan. Yang dia nak cakap kita nanti di syurga nanti ada siap sekarang. Dia panggil iradatul kalam. Sentiasa nak bercakap-cakap. Ini yang Syekh Sa'duddin Tastazani kata, maksud sukut itu juga termasuk dengan adamu iradatul kalam. Tuhan tak mau berkata-kata. Dari situlah ulama sebut, maknanya kalau Tuhan tak mau berkata-kata itu mustahil. Maknanya Tuhan sentiasa mau berkata-kata. Ini yang banyak ulama tak sebut secara sarih. Kita yang kita kena faham kalam ulama ni. Kita jangan sebut, aku mengaji Al-Quran banyak guru, saya berani hukum sah lah, Tok Guru hang bukan torik dia. Dan kamu mungkin mengaji masa tu kamu tidur. Saya berani lawan. Banyak lawan, mengaji Al-Quran berapa banyak, saya boleh lawan. Tu buku rahsia semua anak murid Padang. Saya mengaji Al-Quran semua anak murid Padang. Hak dia mengaji saya kesalah, bukan anak murid Padang, anak murid dia mengaji pada anak murid Padang. Hak dia sebut tu. Dia mengaji pada anak murid Padang. Dan anak murid Padang ni sendiri, saya duduk mengaji, bukan semua ilmu yang dalam bukan sama. Saya ada 5-6 orang saya mengaji, bukan semua yang sama dan bukan semua yang dalam. Kalau saya duduk belajar ni, yang sebesar dalam tu seorang guru saya, Atuk Haji Mangguak Payang. Dia cukup dalam semua. Kalau di Patani, Tok Diskam. Ni hak kitab tu yang ditolak oleh Tok Diskam. Perkataan dia pun kita tak boleh faham. Cukup dalam. Kalau kata sukuk ni dengan mana adamu iradatul kalam, mustahil Tuhan diam. Mana mustahil Tuhan tak mau berkata-kata. Maknanya Tuhan sentiasa mau berkata-kata. Mau berkata-kata ini Tok dia terjemah dengan bercadang. Kita pergi silap faham bercadang tu macam duk cadang nak dicari benar apa aku nak cakap. Jangan. Kita tak faham bahasa dia. Tu bahasa Patani. Bercadang ni iradatul kalam, sentiasa mau berkata-kata. Tok dia terima, dia bercadang bercakap. Itu ada Tuhan dia bercadang nak cakap. Tak faham masuk bercadang tu. Biar saya lama tak puan nak sebut ni. Biar lama bagi kita faham tu betul. Dah ni kalau dalam ni. Jadi golongan pondok ni duk berkelahi. Saya nak kalau boleh pakat dia. Jadi saya datang hari ni nak sebut, nak suruh hujah pada ada dalil-dalil dia. Cukup jadi, tak payah kita bercakap. Contoh Dawani. Tajuk besar kitab ni, tengok Dawani.
membongkar kesilapan pahaman Ad-Dawani pada Mekah, Tok Diskam, Syekh Abdul Karim Mandi dan lain. Inilah kitab saya satu saya jumpa yang mengiktiraf ulama di kulit depan sekali. Pertama saya jumpa lah pahaman Ad-Dawani. Saya kalau jalan tu'u saya mikang ni kita tinggal mengaji tu lah. Bukan tu'u lah, jalan tu'u saya lah mengarang macam ni. Tak dah. Ulama dulu kalau dia nak iktiraf pun di dalam. Dia nak sebut di dalam. Dia bukan nak sebut di luar. Dawani kata Al-Hafiz As-Sakhawi, Imam Sakhawi, Dawani Muhammad bin As'ad dipanggil dengan Maulana Jalaluddin Ad-Dawani. Jalaluddin gelaran dia. Mana dia ni ulama gelar Jalaluddin macam mana Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Ad-Dawani. Cukup itu. Kalau nak sebut banyak-banyak lagi. Jalaluddin Ad-Dawani. Ini nama dia Muhammad bin As'ad Maulana. Ini kata Hafiz Sakhawi, Muhammad bin As'ad Maulana Jalaluddin, gelaran dia. Sakhawi gelar dia As-Siddiqi Ad-Dawani As-Syafi'i, ulama Syafi'i. Ini bukan Mu'tazilah, bukan mana dah. Dia tadi Al-Mazkur disebut bil ilmil kasir, dengan ilmu yang cukup banyak. Ini kata Hafiz Sakhawi. Dia terkenal disebut-sebut dengan banyak ilmu. Wa taqaddama fil ulum. Dia ni taqaddum dalam ilmu dia. Siyama al-aqliyah, lebih-lebih tentang ilmu akal. Wa sami'tu sana alaih. Aku dengar orang memuji kat atas min jama'atin daripada banyak jemaah-jemaah ulama yang memujinya. Hak mereka yang mengaji kat Dawani, mari datang mengaji dekat aku, semua puji Dawani. Cuma kita di Malaysia je. Ini Hafiz Sakhawi, bukan Hafiz Quran. Hafiz Sakhawi, ulama hadis. Dia kata, ada ulama-ulama mai ziarah aku. Kalau mai ziarah aku tanya datang mana? Kami mengaji pada Dawani. Semua pakat puji Dawani. Dia kata. Apa kata Syaukani? Syaukani kata pula alimul ajam. Orang alim bunyi ajam. Orang alim Iran. Ini bukan Syiah. Dulu Khatib Khizwini, Imam Balaghah, itu di Iran tu Khizwini. Tapi bukan Syiah. Dulu Iran sebelum Syiah dulu. Banyak kok belah Iran dulu. Tu. Alimul ajam bi ardi Faris. Orang alim ajam, orang alim yang bukan Arab di bumi Parsi. Wa imamul makulat, imam bagi ilmu-ilmu akal. Sahibul Musannafat, yang punya banyak karangan-karangan. Wafaqa fi jami' ulum, dia mengatasi pada sekalian ilmu. La siyama al-aqliyat, lebih-lebih lagi ilmu akal. Wafaqa fi jami'ul ulum. Ini Syaukani. Wa akhadha anhu ahlu tilkal nawahi, semua pelusuk bumi ini pergi ambil ilmu dekat dia. Wartahala ila ahli Rum, Khurasan, Mawarun Nahar, semua pakat pergi mengaji dekat dia. Walau syuhratun kabirah, dia punya cukup popular, yang cukup besar. Wa takasara talamizatuhu, dan banyak anak murid dia. Dan kata Syaukani, banyak ulama ahli sunnah meriwayatkan kitab-kitab karangan Jalaluddin Ad-Dawani bi asanidim al-muttasilah, dengan sanad-sanad mereka yang muttasil. Ni tak ambil lagi apa kata dalam maqalat ulama-ulama lain, saya tak ambil lagi. Ini sebagai permulaan. Jadi saya cadang saya nak buat untuk sebagai mempertahan saja, bukan untuk nak jawab, nak hujat, untuk mempertahan saja. Jadi mana? Bagi saya, kalau saya baca tentang biodata Dawani, cukup dah dengan kita tutup kitab ni. Sebab kitab ni tajuk dia Kesilapan pada sebenarnya sebab pahaman Dawani. Boleh tutup dah kitab ni. Tak payah dah kita bahas. Cukup dah. Kalau ikut asalnya. Sebab Dawani asalnya bukan sesat. Dia disesatkan. Sebab kerana kita ada satu sifat hasad, kita bahasa sebab tak sama dengan ilmu yang kita belajar dengan apa yang orang yang belajar. Dan dia tak mau terima sebab tu sehingga dipersesatkan. Hak kita mengaji cara ni Torik Siam. Dia bubuh Torik Siam. Mana dia mau suruh dekat geng-geng Siam, geng-geng Patani, sebab menyalahi dengan pendapat dia. Allahu Akbar. Ni Sakhawi, Syaukani, banyak lagi saya tak sebut ulama yang
yang tak popular. Kalau saya sebut buat apa? Saya sebut Sakhawi ni hak popular. Tak ada siapa yang menyesatkan dakwah ni. Kan? Apa sih Bakhit Muti ni? Bakhit Muti ni jelas-jelas dia sebut kalam tu nama mabda'. Mabda' ni mana permulaan. Daripada kalam, daripada situ datang yang lain. Mabda' mana? Pada terjemah mana selesai? Perkata. Kalau kita nak terjemah yang lain pun ikut. Tapi pada cara terjemah dia tak ada lain. Kalau mabda' ni perkata yang paling tepat. Kalau kita nak terjemah yang lain pun boleh. Cukup banyak kalau saya sebut Allah Ta'ala. Banyak kita. Ni dalam saya tak sempat ni. Saya tak sempat buat. Saya sibuk sangat. Saya main ni bawa mana-mana saya boleh kutip. Cukup banyak di rumah. Tapi hari ni alhamdulillah saya dapat. Ni cari kita ni. Jangan dipesat. Oh ini pahaman dakwah ni. You know. Tu. Lepas tu payah kita nak faham. Kita nak faham kalam-kalam ulama' ni. Di sebalik lipatan ibarat mereka payah. Baik. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan perkata yang lazim daripadanya bisu. Yang lazim daripada tiada perkata bisu. Pendengar lawan apa? Pendengar lawan pekak. Pelihat lawan buta. Penutur perkata lawan bisu. Mendengar bukan lawan pekak. Mendengar lawannya tak mendengar. Kalau mendengar lawan dia pekak, kita tutup telinga, pekak kita. Melihat bukan lawannya buta. Kalau kita pejam mata, kita tidur, kita buta tak? Tak buta. Orang panggil apa? Hanya tak melihat. Kalau kita tidur, orang cakap, kita tak dengar, dia bukan panggil pekak. Dia panggil tak mendengar. Tetapi kalau dia memang pekak, tak dengar, kita cakap tepi telinga dia pun tetap nama dia pekak. Sebab walaupun dia jaga pekak. Nampak tak ini terjemahan pada ini cukup halus. Dan saya dah sebut dah, bukan pada seorang yang bukan dia yang mempelopori terjemah ini. Dah banyak dah ulama-ulama yang terjemah sebelum itu, tapi kitab-kitab tak popular. Macam kitab Sirajul Huda dan kitab daripada Indonesia yang saya dapat, kitab moden, semua terjemah dengan per. Siapa kata ulama Indonesia ini dia panggil Tariq Siam, Indonesia tidak. Bagi kami, yang kami, guru saya ajak saya, bukan dia kata bila siapa terjemah berkata-kata itu sesat. Guru saya tak pernah kata. Terjemah tu betul juga, tapi di bab lain. Itu saja. Memang Tuhan berkata-kata. Sekarang kita duk mengaji di sifat. Kita duk belajar di sifat. Berkata-kata dia panggil ta'alluq. Dia panggil ta'alluq, kerja sifat. Pekerjaan sifat. Berkata-kata ni pekerjaan sifat. Dia panggil ta'alluq. Ini pun dalil saya buat siap dah. Dalil yang memang dah ada siap saya buat. Yang mengatakan itu maknanya ta'alluq. Itu dia, yang kita terjemah ni pekerjaan sifat, dia panggil ta'alluq. Atau dia panggil asarus sifat. Asar-asar daripada sifat-sifat itu. Jadi apapun, semua kitab yang saya lihat, kitab besar-besar, sifat-sifat ni dipanggil, semuanya masing-masing ada mabda'. Dia ada dasar-dasar permulaan dia ada mabda'. Baik. Bisu dan kelu. Kelu makna sama ya, atau tafsir dia bagi. Bisu dan kelu. Sebab tu kata Sa'duddin Taftazani, as-sukut anau kama yakunu bididil labzi, seperti mana dia lawan bagi labzi, begitu juga dia tadi sukut lawan mana sukut nafsi, adamu iradatil kalam al-masdari, dia tak mau bercakap-cakap. Itu. Guna kami jumpa dalam kitab, mana disebut kitab ni di hujung. Kitab ni sebut di hujung
kalam Sa'ad, kalam Adud. Kita tengok di dalam Hidayatul Murid karangan Syekh Ibrahim Laqani dalam Syarah Jaharah, dan begitu juga dalam kitab Ad-Dusuki, dia ada sebut dah tentang ulama tahzir membaca kitab-kitab Sa'duddin Taftazani, Abdul Al-Iji, kan, As-Sawlakuti ni semua nama-nama pelik-pelik kan. Ni pokok ni ulama ajam. Bila ulama ajam ni, bila dia belajar, dia erti semua. Dia orang ajam gitu. Tak kita macam kita lah, SPM lah. Kalau bahasa Melayu ni siapa ada skor? Kan? Bukan Melayu, Cina. Kan? Begitu juga di Arab pun begitu. Kalau di Arab, kalau kuliah luar, Melayu duk menang muka Arab. Melayu duk menang. Dia tengok Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Dr. Syed Ramadan Al-Buti ni, dia cakap Arab sampai Arab tak faham. Bukan tak faham sebab dia cakap salah, tinggi bahasa dia. Bahasa ni sebab dia orang Kurdis. Bila dia belajar bahasa dia cukup tinggi. Dia tanya, hamba belajar kat Dr. Syed Ramadan Al-Buti ni faham kan? Faham sikit. Aku tak faham langsung. Arab kata, aku tak faham. Nah, sebab tu ulama-ulama dulu, si bawah siapa dia? Bukan orang Arab, si bawah. Melahiran tu. Si bawah Sakaki tu ulama balaghah. Imam balaghah Sakaki, Khatib Khizwi, Iran, Bukhari sendiri. Kan? Hak yang pakar-pakar ilmu-ilmu ni bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Sebab tu kira tu Sa'duddin Taftazani mungkin dia orang Arab. Iji, Adud, apa ni jenis-jenis hak nama saya Lakuti. Hak dia nama-nama macam ni, bahasa mereka memang cukup payah. Sebab mereka dalam sungguh. Lepas tu kali kita tengok, kalau kita belajar lah, kalau kita ada pengalaman kena belajar di Patani, belajar di pondok di Patani, kalau kita belajar di Arab, kalau kita belajar di Patani, kita pergi belajar di Arab, tawar. Tawar. Syekh nak baca burung. Tak ada apa yang kita dapat. Dia jadi tawar. Dia jadi begitu. Kalau kita ada pengalaman, kalau kita duduk mengaji cara begini, sehingga bila kami sebut di depan syekh-syekh Arab, kamu duduk di sana belajar kitab apa di Patani? Kitab Arud, Kawafi, Wadah, Ishtiqaq, Bahsu wal Munazarah. Apa? Dia kata, ilmu-ilmu ni aku pernah dengar, tapi dulu dia kata, dulu ilmu ni tak ada siapa boleh ajar dah. Ishtiqaq, Wadah, kamu mengaji. Bahsu wal Munazarah, mengaji. Oh, maknanya ilmu-ilmu dah berpindah ke tempat kamu. Syekh Harap kata, maknanya ilmu-ilmu dah berpindah kepada bumi ajar. Dia kata, dah tak ada. Ilmu ni aku hanya dengar aja, aku tak pernah mengaji. Itu. Apa kata dalam kitab tu? Ulama mentahzirkan baca kitab-kitab Sa'duddin, Mawaqif, Matalik, Maqasid, Tawalik. Bagi Baidawi, rupanya kita baca tak habis. Cuba tengok dalam kitab Ad-Dusuki dan kitab Hidayatul Murid bagi kalangan Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Syarah Matan Jaharah dia sendiri. Dia tulis ulama tahzir bagi kitab mereka ni, ini bagi orang yang qasirin. Bagi orang yang tidak akal pendek, bagi orang yang tak belajar dengan secara mendalam, haram mutalaah baca kitab mereka. Lil qasirin, di bawah ulama sebut. Qasirin mana orang akal pendek. Orang mengaji tak habis. Mengaji tak habis dengan baca. Bila baca, silap ni pelik bunyi. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim pun ada sebut Ta'lim Jawi. Ulama-ulama mengharamkan belajar mengaji kitab Mawaqif, Matalik, Tawalik ni Sa'duddin Taftazani, Abduddin, Fakhruddin Ar-Razi. Dia sebut bukan haram apa? Kerana kita tidak mampu memahami perkataan mereka. Bukan sebab haram mereka sesat. Kita tak mampu nak faham kalam mereka. Tak mahu kalau iji kan. Allahu Akbar. Tu Mawaqif. Tu Sa'duddin Taftazani, Al-Aqid An-Nasafiyah. Kitab-kitab ni yang ditolak oleh kitab ni. Sebab kita tak faham perkataan mereka. Betul mereka haram siap jangan baca kitab. Ulama haram siap jangan baca kitab mereka. Sebab kalau kita baca, kita akan menghuduhkan mereka sedangkan kita tak faham maksud mereka.
Itu semua ada jawapan yang saya siap lah. Dia tak keluar lagi. Saya memang ikut saya tak mau berkelahi, tak mau bergaduh. Saya bukan suka debat-debat, tak suka sebenarnya. Sebab benda ni mengaitkan lagi, memburukkan lagi ponok-ponok. Ada yang nak belajar ponok, tahu belajar ponok. Buat apa? Tok Guru ponok sesat habis. Torik siam pula. Kerana bahawasanya bisu itu kekurangan. Sebab apa mustahil? Sebab bisu itu kekurangan. Kekurangan mana? Kelekehan. Lekeh bukan kurang makna luak. Bukan kuah gulai kita ambil tambah jadi kurang. Kurang makna lekeh. Dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena membawa kepada luput makna ketuhanan. Karena membawa kepada terlucut dan luput makna ketuhanan. Habis makna ketuhanan dah tak ada. Hilang ketuhanan. Makna ketuhanan mana? Istighna'an kulli ma siwa. Pastikan ilai kullu ma'adah. Terkaya Allah daripada yang lain semua berhajat dan tubuh kepada dia. Hilang makna ketuhanan. Sebab apa? Dia bisu. Inilah kata Syekh, kerana bahwasanya bisu itu kekurangan. Dalil kalam yang akli, dalil sifat kalam, dalil Tuhan ada kalam yang akli, yang bangsa kepada akal. Tapi kena datang juga ayat Quran. Sebab saya sebut dah itu. Sama bahasa kalam tak memadai kita datangkan dengan dalil akal. Sebab tak semestinya Tuhan ni tak semesti Tuhan ni dia kena melihat, dia kena mendengar, dia kena berkata-kata. Asalnya tak semestinya begitu. Sedangkan Tuhan tak berkaki kan, Tuhan tak berperut, Tuhan tak bertangan. Kenapa kita nak kata Tuhan melihat dan berkata-kata? Pokok tak melihat, tak berkata-kata boleh hidup elok kan? Tapi dah oleh kerana Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan ada kalam, Tuhan ada sama, Tuhan ada basar. Sebab tu bila main sama pasal kalam, ulama akan datangkan ayat Quran. Yang lain bukan tutup ulu tak berti. Tutup ulu ni bila sama pasal kalam tu sebut di Quran, buat tu boleh berjumpa, yang lain dah. Nak mumpui. Dia pun reti lah tu. Tapi bila datang sama basar kalam, ulama terpaksa sebut ayat Quran. Sebab tiga sifat ini nak tahu dia bukan dengan akal. Kalau kita nak kira akal, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata, Tuhan berkaki, Tuhan bersayap, Tuhan bertangan. Boleh begitu kalau kita kira akal. Tapi oleh kerana Quran sebut wa huwas samiul basir, ulama pun sebut ya, Tuhan yang mana. Tapi pada dia sebut juga dari akal juga, supaya susunan dia tadi kan, oleh kerana dia sebut dari akal, dia bersifat yang lain, dia sebut dari akal dulu, kemudian baru sebut ayat Quran. Ada kitab lain dia sebut ayat Quran dulu, kemudian sebut dari akal. Sebab apa? Sifat ni dalilnya ialah ayat Quran, akal tu datang kemudian. Tapi pada dia tak mau keliru, dia tak mau jadi keliru, dia sebut dulu dari akal semua ikut pom, baru disebut dari Quran di sifat sama, basar dan kalam. Kena faham elok-elok perkataan ulama satu-satu. Saya mula saya baca kitab ni, kali saya baca, nampak okey ya kitab ni. Tapi mai telitah, takkan pada ni tak berti. Takkan pada ni tak tahu jahil daripada dia. Bila kita baca, baru nampak. Dekat mana hak yang dia tak faham, baru kita nampak. Bukan kita nak taksub dengan benda, pandai pun bukan maksum. Tapi sebab semua ulama-ulama tutup ikut jalanan ini, dia mesti ada sumber. Bila kita cari jumpa di kitab ni, dia jenis jumpa ni bukan semua kitab. Itu yang pelik.
jumpa di kitab, jumpa di satu, dia terselit-selit di sebalik lipatan ibarat mereka. Benda yang mahal ni, benda yang mahal dia bukan jumpa jual tempat-tempat murah. Ikan-ikan yang besar-besar dia tak duduk di atas darat, dia duduk di bawah. Ikan keli, ikan wan, kan dalam sungai duduk di bawah selut tu. Hak duduk atas tu kemerah. Ikan kemerah anak kari. Orang baik. Hak tu boleh, hak tak terpakai nak makan tadi tu. Nak makan begini gila kan. Jenis macam tu, sebab tu dah ulama sumbat. Kena faham hak tadi, hak mati sebut tadi. Ulama sumbat. Jadi tak payah duk nafsani. Jadi ulama sebut nafsi tu kadang-kadang kamu tengok karena. Kadang-kadang nafsi ni kena kepada ismi, kadang-kadang nafsi ni kena kepada nafsani. Jadi yang kitab ni dia hanya faham nafsi itu kena kepada ismi, tapi ismi makna nafsani. Mana Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata yang qadim. Siapa faham berkata-kata dengan berkata-kata? Itu saya sebut bila kata Tuhan berkata-kata dengan berkata-kata. Berkata-kata itu berkata-kata dengan apa? Berkata-kata, berkata dengan berkata-kata. Berkata-kata, berkata dengan berkata-kata. Dipanggil dau dan tasasul. Dia kena itu tujuan ulama kata mabda. Di mana ambil sebut kitab mabda? Mana? Berkata-kata dengan perkata. Habis. Itu mabda. Ini mabda. Pada dia orang cukup pakar terjemah. Dan saya pun kalau ustaz ni dia pandai terjemah macam lain pun silap. Asalkan makna lebih kurang. Dia nak kata perkata apa? Ikut je lah lebih kurang. Tapi jangan terjemah berkata-kata. Baba Liskam, Najib Liskam, dia sendiri pun dia ikut pendapat nafsani juga macam ni. Tapi dia kata aku tak setuju terjemah dengan berkata-kata dengan berkata-kata. Itu pun aku tak setuju, dia kata. Dia sendiri tak setuju walaupun dia menyokong kalam ni hanya nafsani tidak ada. Bagi dia juga tak ada nafsani. Cuma dia kata terjemah dengan berkata-kata itu dia tak setuju. Sebab kalau kira dua tak kena. Berkata-kata dengan berkata-kata yang satu. Berkata-kata yang satu, yang tak berhuruf, yang tak bersuara. Satu ni satu yang mabda. Senang. Mabda. Itu. Mabda ni lah perkata. Pandai terjemah dengan perkata. Dan lagi yang akli dipanggil sifat bagi dalil. Dalil yang akli, bukan kalam yang akli. Dalil kalam yang akli. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya bertitah-titah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Ni dia nak pelbagai terjemah ya. Tanya apa pula tu bertitah-titah akan sebagai berkata-kata. Tak, dia nak tapannun fil ibarah. Dia nak berbagai-bagai dalam terjemah. Cuma bila dekat Allah kita terjemah dengan bertitah. Bertitah-titah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Bertitah ke berkata-kata? Berkata-kata kan? Maknanya Allah berkata-kata Allah berkata-kata dengan perkataan yang banyak. Allah berkata-kata akan berkata-kata yang banyak. Berkata-kata Tuhan tu banyak. Perkataan satu ya, tapi taklimah. Dia cakap semua, dia panggil masdar muakkad. Tu. Masdar yang dikuatkan. Tak didatangkan masdar muakkad ni. Melainkan benda tu nak beritahu kata hakiki sebenar. Maknanya bukan majazi. Mana Allah cakap suruh. Ini nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Tuhan berkata-kata tu majazi. Mu'tazilah kena faham. Mu'tazilah Allah tak ada sifat. Jadi Allah berkata-kata dengan Musa tu, Allah campak suara di pokok. Allah jadikan suara di pokok. Nabi Musa dengar di situ. Bila dia masdar muakkad ni, bila disebut wa kallamallahu Musa taklima, itu dalam ilmu tata bahasa Arab, dia mesti benda tu benda yang al-amru al-hakiki. Benda tu benda hak sebenar. Aku duduk sebagai duduk sungguh. Lepas tu bila kita sebut aku duduk akan sebagai duduk, kita akan bubuh sungguh. Kalau tak bubuh tak apa lah. Aku duduk akan sebagai duduk. Kalau tak aku duduk, barangkali majazi. Tapi aku duduk akan sebagai duduk sungguh. Tu dia maknanya habis sungguh. Jadi
Allah cakap ni Musa bukan lawak-lawak, bukan majazi. Mu'tazilah mereka kata majazi. Mana Allah campak suara, jadikan suara di pokok, Nabi Musa dengar kat pokok. Amboi. Pelik tu. Ni siapa yang mengeluarkan suara daripada kita? Allah. Kenapa dia tidak boleh jadikan suara daripada biasanya Nabi Musa dengar? Dijadikan suara. Tu. Ni kalau bila tentang sifat kalam ni, ulama berdebat sama nama dia ilmu kalam. Tak kesudah ni. Saya pun tak mau untuk buat datang banyak-banyak sangat ni ada Karamiyah, Ba'dul Hanabilah, Hasyawiyah, begitu. Kita hanya sekali lalu. Sekadar kita belajar di sini pun sekadar kita tahu lagu mana dalam ilmu ulama dulu sudah. Saya bukan suka sangat ni dalam-dalam. Tapi sekarang kita tahu benda ni. Kita tahu lagu mana hebatnya ilmu ulama-ulama dulu. Sehingga kita nak tengok, kita nak baca tak faham. Ni macam kitab ni Haji ni silsilah dalam ni. Kalau mengaji Arab 10 tahun pun kita tak belajar sesuatu, tak boleh baca. Boleh baca tapi tak faham. Tak faham maksud. Apatah lagi Asy'amir Abdul Salam, Ad-Dusuki. Lagi payah ni kitab baru ni model. Ad-Dusuki, Asy'amir Abdul Salam. Jangan. Bakuros ni kita baca susah. Hak Jawi kan. Arab pun lagi susah. As-Suhaimi. Bertitah-titah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Bertitah-titah dan berkata-kata ni dia satu makna saja. Tapi pada yang lebih dipanggil bertitah, pada yang kurang dipanggil berkata-kata. Jadi kita panggil firman. Kat raja kita titah. Tapi orang dulu, kalau dulu bertitah ni untuk yang lebih. Yang lebih ni pula Allah kah, raja kah. Itu berkata-kata ni untuk orang yang kurang sikit martabat dia. Itu berkata-kata. Tapi kita tukar jadi firman. Hak Rasul kita panggil bersabda, raja kita panggil bertitah. Tapi dulu sebenarnya titah ni untuk orang yang darajat tinggi. Tu. Firman tentang mana kita tak tahu no? Bahasa Arab. Farsi kan. Tapi ada juga ustaz firmanullah. Firmanullah. Dia baca dengan idhofah. Firmanullah Ta'ala. Bunyi jarak. Dia kena ada firman Allah, bukan firmanullah. Kerana firmanullah macam kalamullah, idhofah. Dia baca ni mudah-mudah ilaih. Tapi bunyi sedap tu, firmanullah Ta'ala. Kemah. Padahal itu bukan Arab. Dia kena ada firman Allah Ta'ala. Kena kita gitu. Bukan firmanullah. Firman Allah Ta'ala. Banyak ustaz saya tengok firmanullah Ta'ala. Bunyi sedap. Dia Arabkan firman itu. Tapi tak apa lah benda tu jangan bergaduh. Bergaduh bertumbuk lain tahu firmanullah pula. Dah ni bergaduh banyak semua. Akhir zaman ni pelik saya tengok. Dalam WhatsApp ni saya nak tahu. Saya baru je buat WhatsApp pun hati. Buat tengok punya zaman dah ni. Bergaduh punya teruk. Kalau nak tahu pun tak tahu juga perkembangan sekarang ni. Kalau tengok dunia ni sesat semua. Habis ulama dimaki. Habis bergaduh. Lah ni hak pondok bergaduh, pondok Wahabi sama Wahabi bergaduh. Habis bergaduh. Habis macam-macam. Tengok. Ni dalam kitab Bukhari ada 100 hadis maudhu'. Punya hebat orang dah ni. 100 hadis maudhu', bukan dhaif. Maudhu'. Tu dia hebat semua dah ni. Dahsyat. Hak cerita Imam Ghazali hak dulu ada raja Morocco abdan haramkan ajaran dia tu. Mai cerita balik dah. Mai buat cerita dia tu sudah lah. Tak ada model tu. Padahal hamka cerita lah. Lagu mana Imam Ghazali karamah dia kata kalau kerajaan Morocco, Sultan Morocco dia haramkan ajaran tasawuf Imam Ghazali, Allah robekkan kerajaan Sultan Morocco sebenarnya mesti mana kerajaan itu merobekkan hati aku. Lalah anak murid Imam Ghazali jadi raja Morocco. Sampai kelah ni ajaran Ghazali, Ihya Ulumuddin popular di sana, banyak aliran-aliran tarikat timbul di sana. Ini karamah Imam Ghazali. Jangan buat keluar benda tu. Ni dalam Facebook banyak keluar. Kita ni benda yang lama. Sekarang kalau kita buat keluar nanti hampa yang malu.
Dia tahu apa? Mari kita haramkan kitab Ihya. Sebab kerajaan Morocco dah mengharamkan daripada dulu lagi. Cerita habis dah. Profesor Dr. Hamka dalam Ihya Ulumuddin, dia buat pendahuluan di depan. Dia sini yang cerita. Lagu mana kerajaan Morocco jatuh, Imam Ghazali kata, aku bersumpah, kan? Mana Allah Taala robekkan kerajaan Morocco sebenarnya dia merobekkan hatiku. Bom jatuh sungguh kerajaan Morocco pada masa itu dengan sebab mengharamkan ajaran, bukan mengharamkan kitab ayat sebab ada ni. Sebab Imam Ghazali banyak duk ditegur ulama-ulama fiqh yang pro. Ni ada panggil al-mutarasimun, ulama adat resam. Ulama berfatwa ikut adat resam budaya negara. Kalau negara macam ni, kena ikut fatwa, ikut kehendak kerajaan. Imam Ghazali hentam, depa ni hasut kerajaan Morocco, haram buang kitab Ihya Ulumuddin. Lalah sekali anak Imam Ghazali jadi raja Morocco. Dan Imam Ghazali dah bersiap dah untuk nak pergi menetap di Morocco. Tapi dia Allah Taala ambil nyawa dia dulu, dia tak dan pergi. Ini karamah Imam Ghazali. Dia buka habis jalan. Dunia lah ni mudah. Baik. Sebagai berkata-kata, bertitah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata, artinya memberi ketahui ia Allah akan Nabi Musa dengan kalamnya yang qadim. Di situ cumanya Imam Abu Hasan Asy'ari, mana Nabi Musa dengar kalamnya yang qadim. Biar pihak tu. Ya, itu pendapat Abu Hasan Asy'ari. Tapi bukan semua ulama menyokong perkataan Abu Hasan Asy'ari. Sa'duddin Tastazani, Abu Isa Al-Isfirayini, Imam Fakhruddin Ar-Razi tak menyokong. Mana boleh dengar kalam Tuhan yang qadim. Itu dia sebab dia faham kalam qadim kalam yang satu tu, yang mabda', yang perkata. Tapi adakah ulama-ulama yang menolak Abu Hasan Asy'ari ni terkeluar ajaran sunnah? Tidak. Itu saja perbagaian pendapat itu cantik dalam satu. Bila kita ni pada ni pelik ni, ulama bagi 2, dia bagi 4, terkeluar daripada ahli sunnah. Ni teruk. Dahsyat ni. Padahal Abu Hasan Asy'ari ni banyak ulama tak sepakat dengan dia. Tapi bila mengaku Asy'ariyah, wujud, Abu Hasan Asy'ari kata ain maujud. Maknanya diri maujud. Maknanya hanya 12 saja. Habis tu kaunuhu sifat mana dia? Itu bukan Abu Hasan Asy'ari punya. Itu bukan pendapat Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari tak mau dah maknawi. Tapi adakah kita terkeluar daripada Abu Hasan Asy'ari tak ikut dia? Dah, tetap Asy'ariyah dipanggil. Ni kita kena faham adat ni. Adat ni lah ni sekarang dia berlaku ni mirak. Mirak ni dia berhujah nak menunjuk pandai, nak berjatuhkan orang lain. Nak tunjuk kepandaian ni pandai mirak. Nabi kata kita bermaaflah walaupun kita duduk pada pihak benar. Dalam hadis mirak tadi. Walaupun dia tu salah, kita benar, tak mau bermaafkanlah. Apatah lagi kita duduk balik salah. Lebih lagi kita kena minta maaf. Jadi kat sini payah sikit kita berhenti dulu. Kita berhenti kat situ dulu. Kita berhenti pada kata memberi ketahui ya Allah akan Nabi Musa dengan kalamnya yang qadim, dengan bahawa bertitah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu ya rabbal hamd kama yanbaghi li jalalika wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal Allahumma aftah alaina futuhal alim wa anshur alaina rahmatika ya wahid wa nas'aluka Allahumma min khaishina inabatal mukhbitin wa ikhlasul mu'minin wa shukra sabirin wa tabissidikin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi alamin. Lagi kita masuk balik 7.45. Awal makan ni 45. Okey. Di luar ada poster untuk tempat. Poster tu kena dengan blender. Dan borang pun nanti blender.
untuk konten cantik. Tu. Sila. Basah.